Salam sejahtera. Pada hari ini kami dari kumpulan 4 ingin bentangkan berkenaan dengan tugasan berkumpulan, iaitu penghayatan etika dan peradaban. Sekarang kita beralih kepada konsep. Konsep etika dan penghayatan ini berbeza mengikut perkembangan sejarahnya. Ia perlu diuraikan mengikut susur masa evolusinya. Dari susur masa evolusi boleh dikaitkan dengan zaman prakolonial kepada kolonial dan seterusnya beralih kepada pasca kolonial. Kemudian dalam etika dan peradaban ini banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur ataupun gaya Eropah yang bermula daripada penjajahan Barat terhadap negara Malaysia. Kemudian pada era zaman prakolonial, wilayah alam Melayu menggunakan konsep adat dan adab sebelum penjajahan kuasa Barat. Kemudian mereka mula memperkenalkan cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan yang baik. Penjajahan tersebut lebih banyak merujuk kepada dominasi ekonomi, sumber daya kerja, perdagangan dan sebagainya. Pada zaman prakolonial ini, ia memberi makna kepada permulaan atau pengembangan kuasa sesebuah negara ke atas negara yang lain. Ia menyamai konsep etos dan etiket, iaitu apabila dalam semasa penjajahan tersebut wujudnya perubahan dalam akhlak ataupun etika seseorang ataupun masyarakat. Selepas mengalami zaman prakolonial beralih kepada zaman kolonial dan mencapai kemuncak pada zaman pasca kolonial. Pada zaman pasca kolonial dapat diperlihatkan apabila zaman berubah, iaitu dari perubahan peradaban tradisional kepada zaman perubahan peradaban serba moden. Pada awalnya zaman ini berpaksikan adab, adat, istiadat, etiket dan etika, iaitu pada zaman prakolonial. Namun apabila kedatangan penjajah terhadap negara Malaysia, maka etika dan peradaban ini mula berubah mengikut unsur-unsur penjajah tersebut pada zaman pasca kolonial, iaitu gabungan di mana terdapat gabungan peradaban tradisional kepada peradaban serba moden. Hai, nama saya Holly Barbara, anak Lawrence Laya. Nombor kad metrik saya ialah P20110754. Hari ini saya akan membentangkan pasal prakolonial dan adab. Prakolonial. Prakolonial adalah pemerintahan yang bermula sebelumnya pemerintahan kolonial. Pada zaman tersebut, masyarakat menyelesaikan pertikaian mereka menggunakan dua prinsip atau aturan syariah dan adat. Masyarakat Melayu adalah populasi utama pada zaman prakolonial Semenanjung Tanah Melayu. Mereka menetap di kawasan berhampiran laut dan pinggir sungai. Kegiatan ekonomi mereka pula adalah aktiviti perikanan dan penanaman padi. Pada zaman tersebut, ahli pelayaran yang mahir adalah masyarakat Melayu. Hal ini demikian telah membuatkan kawasan Melayu sebagai tumpuan saudagar Cina, India dan Arab. Pemerintahan bebas oleh sultan atau raja-raja tersendiri di setiap negeri dan wilayah di semenanjung Tanah Melayu juga diamalkan sebelum datangnya para British. Masyarakat Melayu sangat aktif dan dalam aktiviti perdagangan di perairan Nusantara, terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Adab. Istilah adab dimaksudkan sebagai perbuatan baik termasuk kesopanan dan kesusilaan yang menjadi amalan seharian yang perlu diamalkan oleh setiap manusia. Penekanan adab amatlah penting bagi semua kalangan manusia kerana dengan adanya adab, kita mempunyai akhlak dan kepribadian sendiri. Antara jenis-jenis adab ialah adab pergaulan,
adab hormat orang tua, dan juga adab menjaga orang sakit. Nama saya Ding Chong Ing. Saya akan membentangkan tentang adab resan. Adab resan bermaksud sesuatu perkara yang dijadikan sebagai kebiasaan. Sekiranya sebuah masyarakat mengamalkan suatu undang-undang atau hak yang tidak bertulis secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi daripada nenek moyang, yang merupakan adab resan. Yang merupakan suatu perkara yang dilakukan oleh ramai orang untuk jangka masa yang lama dan biasanya dibentukkan dalam suatu zaman, negara dan agama yang sama. Etnik seperti Melayu, India dan Cina semuanya mempunyai adab resan masing-masing. Sebagai contoh, dalam masyarakat Cina terdapat adab resan perkahwinan. Upacara minum teh dalam majlis perkahwinan merupakan satu budaya tradisional Cina yang mempunyai erti tanda pengenalan ahli keluarga antara satu sama lain. Pengantin baru perlu memberi teh kepada ahli-ahli keluarga yang lebih tua untuk minum. Keluarga pengantin baru juga akan mengadakan jamuan makan dan menjemput semua saudara mara untuk datang. Untuk masyarakat Melayu, mereka mengamalkan adab melawat dan berkunjung. Apabila masyarakat Melayu tiba di rumah yang dikunjungi, mereka akan mengucapkan Assalamualaikum kepada tuan rumah sebagai salam. Selain itu, pengunjung dikehendaki menanggalkan kasut sebelum masuk ke rumah. Pengunjung juga perlu mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang dianggap tidak menghormati tuan rumah, seperti bersiul dalam rumah. Semasa berbual dengan orang lain, pengunjung juga perlu menggunakan suara yang sederhana dan mengelakkan daripada perkara-perkara yang kurang menyenangkan supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Saya Lolewan, saya akan membentangkan konsep kolonial dan definisi etika serta contoh-contohnya. Kolonial membawa perkataan lain yaitu kolonialisme yang bermaksud penguasaan sebuah bangsa ke atas bangsa lain sama ada melalui politik, ekonomi maupun sosial. Pada zaman kolonial, tanah Melayu pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, British, dan Jepun. Menurut K. Bentes 1993, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang membawa maksud seperti tabiat, sikap, dan personality. Etika juga membawa maksud adat kebiasaan. Etika merupakan suatu cabang dari ilmu falsafah yang membuat penyelidikan tentang moral dan tingkah laku manusia dari segi tindakan baik dan buruk yang seharusnya diketahui dan sepatutnya diamalkan dalam kehidupan. Ada resan budaya dan agama yang dibawa dari barat telah mempengaruhi etika di Malaysia. Contohnya, sebelum pengaruh barat, kaum Melayu menggunakan tangan semasa makan. Selepas ketibaan pengaruh barat, mereka telah mengikuti budaya barat yang menggunakan garpu dan sudu semasa makan. Istilah etika banyak digunakan dalam konteks organisasi dan institusi. Sebagai contoh, seorang doktor patut memberikan perkhidmatan kepada pesakit tanpa mengira bangsa dan agama. Mereka juga tidak dibenarkan menerima rasuah daripada memberi pendahuluan rawatan kepada pesakit yang memberi rasuah kepada mereka. Jadi, kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajiban hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Nama saya ialah Chua Xin Xuan dan nombor matrik saya ialah BB20110099. Saya akan membentangkan ethos dan etiket. Ethos menunjukkan ciri sesuatu bangsa yang mengandungi identiti dan jati diri seseorang. Pada zaman penjajahan, Java yaitu Zainal Abidin bin Ahmad telah memberi sumbangan yang besar dalam pembentukan identiti dan jati diri bangsa. Beliau meningkatkan martabat bahasa Melayu dengan memberi saranan kepada cerdik pandai Melayu akan menulis dalam apa menerbitkan ilmu buku dan kamus berkaitan dengan bahasa Melayu. Beliau juga mencadangkan penubuhan aktiviti-aktiviti seperti penulisan dan penterjemahan sama ada dari bahasa Inggeris atau bahasa lain kepada bahasa Melayu. Di Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengemukakan bahawa pemupukan etos bangsa dapat membentuk bangsa Malaysia.
Dalam ucapan beliau telah mengemukakan bahawa etos bangsa dapat dibentuk melalui perkongsian nilai yang sama, perkongsian perasaan dan semangat, perkongsian sejarah dan perkongsian masa depan yang sama. Mengandungi akta dan peraturan berkenaan yang digunakan dalam kehidupan sosial. Dalam majlis rasmi semasa penjabat tangan, kedua-dua pihak menghulurkan tangan bersama-sama dengan meletakkan tangan secara lurus dan ibu jari terletak di atas pangkal jari pihak yang menerima. Kita juga tidak dibenarkan bercakap semasa mulut penuh dengan makanan. Kain napkin hendaklah diletakkan di atas pangkuan. Sekiranya terjatuh dari pangkuan, kita tidak boleh membengkok untuk mengambil. Sebaliknya, kita boleh minta napkin yang baru daripada pelayan. Selamat sejahtera kepada doktor dan juga kawan sekalian. Nama saya Imon Chang Cindy dan hari ini saya ingin membentangkan tentang perubahan etika dan peradaban masyarakat Malaysia pada zaman pasca kolonial. Pasca kolonial boleh didefinisikan sebagai zaman selepas penjajahan kolonial sesebuah negara. Perkembangan teknologi merupakan antara satu penyebab terhadap perubahan etika dan peradaban masyarakat di Malaysia. Seseorang itu akan dikatakan kehilangan identiti diri atau jati diri apabila mereka mengamalkan adab dari negara barat melalui tontonan video British daripada YouTube. Sebagai contoh, sebilangan masyarakat Malaysia akan mengikuti perangai orang British seperti memeluk ataupun bertepuk tangan dengan tujuannya mengeluarkan perasaan gembira dan excited apabila mereka bertemu dengan kawan. Keadaan ini dapat dilihat apabila mereka bertemu di kedai mamak ataupun di gelanggang bola. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa kepada perubahan adat Melayu dalam bidang perubatan. Pada mulanya, orang Melayu mengamalkan perubatan tradisional dan seterusnya menunjukkan perubahan sikap terhadap perubatan barat yang seterusnya menyebabkan kewujudan hospital pada masa kini. Perkembangan teknologi dalam bidang perubatan seperti terapi radiasi digunakan untuk merawat kanser dan teknologi ini adalah tidak wujud dalam pada zaman dulu. Perkembangan teknologi dalam bidang perubatan yang mampu meningkatkan kadar hidup telah diterima oleh semua masyarakat di Malaysia. Perubahan etika dan peradaban juga boleh dilihat dari segi pemakaian. Pada zaman dulu, masyarakat lelaki Cina memakai sampu, manakala masyarakat perempuan Cina pula memakai congsam. Pada era moden, masyarakat telah menerima peradaban dari negara barat, yaitu masyarakat lelaki mulai memakai kemeja, manakala masyarakat perempuan mulai memakai skirt. Ini merupakan semua daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Ching Shumi. Nombor matrik saya ialah BB20110377. Hari ini saya akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban di Malaysia berdasarkan evolusi pasca kolonial. Sistem pendidikan pada zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu telah dikawal dan diletakkan di bawah kuasa pentadbiran penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkret atau dasar pendidikan kebangsaan. Pentadbiran pendidikan di Tanah Melayu pada peringkat ini adalah mengikut dasar penjajah, iaitu pecah dan perintah, serta dasar terbuka dan tidak campur tangan dalam pendidikan vernakular. Pada zaman moden ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif untuk membentuk murid-murid yang berperibadi mulia dan mampu membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, penumpuan terhadap dasar pendidikan untuk melahirkan insan yang baik, berdisiplin, menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah pendidikan kebangsaan dikubah agar pendidikan di negara ini menumpukan kepada perkembangan individu yang menitik beratkan aspek keseimbangan dari sudut jari.
Kepentingan penghayatan nilai murni dalam kalangan manusia amat penting kerana nilai murni yang dihayati itu akan menentukan jenis manusia yang diingini. Pelaksanaan kurikulum Persepadu Sekolah Rendah pada tahun 1983 dan kurikulum Persepadu Sekolah Menengah pada tahun 1989, di mana ia lebih menitik beratkan pengamalan nilai-nilai murni dalam pembelajaran agar dapat melahirkan pelajar yang berakhlak mulia. Agama Islam sebagai subjek wajib lulus dalam SPM untuk pelajar Muslim dan pendidikan moral kepada yang bukan Muslim kerana nilai-nilai murni adalah penting dalam kehidupan untuk melahirkan insan yang berperibadi mulia. Penerapan nilai-nilai murni adalah tidak terhad kepada mata pelajaran pendidikan Islam, pendidikan moral, serta pendidikan sivik dan kewarganegaraan, malah diterapkan melalui semua mata pelajaran yang diajar di sekolah, aktiviti harian dan kegiatan kurikulum. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kita sekarang beralih kepada kesimpulan daripada perbentangan ini, di mana adat istiadat merupakan suatu etika yang menjelma dalam kehidupan seharian masyarakat yang menunjukkan pergaulan seharian antara satu sama lain. Kemudian pada zaman prakolonial, masyarakat masih mampu membezakan keaslian etika dan peradaban masyarakat itu sendiri. Namun, apabila munculnya zaman kolonial, iaitu zaman penjajahan kuasa-kuasa luar terhadap negara Malaysia, keadaan tersebut telah berubah ke arah yang lebih moden, disebabkan oleh faktor migrasi dan pengaruh teknologi. Kemudian, wujudnya zaman pasca kolonial di mana zaman tersebut merupakan kemuncak daripada zaman penjajahan kuasa-kuasa luar terhadap negara Malaysia. Dalam zaman pasca kolonial ini, berlaku pencampuran era kolonial dengan era pra-kolonial yang dimaknakan apabila wujud peradaban luar dengan peradaban masyarakat tempatan bercampur menjadi zaman pasca kolonial. Kesannya, apabila kehadiran penjajah-penjajah luar telah mewujudkan pelbagai kesan yang mendalam, tetapi tidak begitu menampakkan kesannya, terutamanya bidang sosial, ekonomi dan politik yang melibatkan kesan yang merangkumi pelbagai aspek. Kemudian gabungan ini telah membentuk etika dan peradaban mengikut acuan Malaysia. Sekian, terima kasih.